Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga subscriber. Terima kasih kerana tekan subscribe dan lonceng. Pada yang belum menekan subscribe dan lonceng, dipersilakan menekan subscribe dan lonceng untuk notifikasi dan juga informasi. Kita share sikit dalam sesuatu perkara, tak kira perkara apa saja pun. Tapi yang topik masih hangat, yang hangat dari ladang di pasaran ialah tentang one-off KPSP ni. Tak berkesudahan lagi. Jom. Seperti yang korang dah tengok pada tajuk dan thumbnail video ini okey. Sebenarnya tak perlu nak buat memorandum sana, memorandum sini, petition sana, petition sini, Sekiranya bendanya dipermudahkan. Okey, kita cakap dengan cara bahasa yang lebih mudah nak faham lah. Kenapa nak disusahkan sangat pengeluaran ini? Tu je persoalannya. Mudahkan saja. Cairkan apa yang perlu dicairkan dan beri kepada mereka, hak mereka. Mereka tu maksudnya penjarum lah. Bukan orang lain. Mereka hanya mahukan simpanan mereka saja, bukan usia dia orang lain. Dipermudahkan. Jadi bila benda mudah, semuanya dipermudah, dilancarkan, insya-Allah urusan kerajaan juga akan berjalan lancar. Kan? Jadi bila diperlecehkan macam ni, tak dipandang, maka timbullah memorandum tuntutan, memorandum pula untuk penetakan jawatan. Alangkah hinanya rasa sekiranya kita diberi memorandum suruh letak jawatan. Menandakan rakyat tak suka. Pencarum tak suka. Dan juga memorandum tuntutan one-off daripada KPSP ni. Yang dituntut bukannya wang kerajaan daripada perbendaharaan kerajaan, tapi ialah wang caruman pencarum yang mereka lihat pada apps ataupun pada penyata, tertera nombornya. Itu yang mereka tuntut. 10,000 je pun, bukannya 100,000. Jadi apabila dinafikan hak mereka ni, yakni pencarum, maka timbullah benda-benda ni semua. Memorandum lah, petition lah, kesan dia sebenarnya yang kerajaan ataupun KPSP terlepas pandang isu ni ialah apa yang berlaku dalam negara kita ni bukan hanya kita saja yang tahu, kita saja yang melihat, kita saja yang ambil tahu, tapi wartawan, media luar juga. Janganlah terkejut seandainya penduduk Indonesia pun tahu pergolakan politik di Malaysia, penderitaan rakyat di Malaysia, maka rasa hormat orang luar terhadap negara kita pun semakin menipislah juga. Dan keyakinan pelabur pun jangan nak salahkan rakyat pula kerana benda-benda macam ni. Sebab apa? Kenapa tak dipermudahkan? Kalau dipermudahkan, benda ni akan mudah lah. Itulah dia cerita dia. Okey, dalam video ni aku nak cakap sikit tentang Menteri Kewangan kita ni. Sebenarnya beliau Tengku Zafrul ni, Wabi Tengku Zafrul ni, seorang yang sangat bijak mencari dan membuka peluang-peluang pelaburan, menarik pelabur asing. Yes. Aku sangat kagum dengan dia punya pemikiran, dengan dia punya visi untuk mencari pelaburan, mengaut keuntungan dan sebagainya. Tapi di sebalik, macam biasalah, tiada manusia yang sempurna dalam dunia ni. Tapi di sebalik itu, kurangnya perhatian terhadap rakyat. Dan aku pun faham benda ni, aku rasa korang pun faham, ianya semua melibatkan politik. Politik. Jadi apabila keperluan, kepentingan, kehendak, tuntutan daripada rakyat, banyak tu yang dinafikan secara terang-terangan kerana politik, maka yang menderita ialah rakyat itu sendiri. Menjadi pencarum. Jadi menderita lah mana yang memerlukan sangat. Macam video yang tular di TikTok seorang lelaki sampai merayu kepada Datuk Ashraf kerana mahukan sangat pengeluaran tersebut. Tular dah kat TikTok, dah masuk YouTube dah. Merayu, nak sangat. Sebab apa? Dekat situ kita boleh nampak dah keperluan bagi dia. Mungkin pada korang it's okay tak? Kalau tak ada pun tak apa, ada okey je. Tapi bagi setengah orang, mereka mengharapkan sangat pengeluaran ni. Sebab itu dikatakan talian hayat untuk memulakan sesuatu yang baru, modal, hutang dan sebagainya. Jadi itu dia Sebenarnya benda yang mudah tapi dipersusahkan kerana agenda politik, kerana pelaburan yang mungkin tak betul, kita tak tahu apa yang berlaku di belakang kan. Sehingga kan beria-ia pihak yang berkenaan menidakkannya. Okey, maka rakyat tak ada pilihan lain melainkan mengambil jalan singkat dan jalan yang panjang. Dia ada jalan singkat, jalan panjang. Jalan singkat tu nampaknya belum lagi lah. Jalan singkat ni buat, kata orang kalau rakyat ambil jalan singkat, dia dah tak ada akal lagi dah. Tapi masih buat secara terhormat, secara berhemah dengan melakukan memorandum dan petition. Memorandum dan petition ini adalah perkara yang dilakukan, kita boleh panggil secara terhormat. Menuntut secara terhormat. Maknanya ada akal yang panjang lagi sebelum jadi hilang akal. Jadi pencarum masih lagi berakal buat masa sekarang ni. Takkan nak tunggu sampai hilang akal. Jadi tak boleh lah macam tu. Satu benda je yang kita kena ingat, bila kita mempermudahkan urusan orang lain, insya-Allah urusan kita sendiri juga akan dipermudahkan. Itu saja. Mudah je.
Dia macam ada satu ayat korang dengar, kifarah. Kifarah tu ialah satu, kita tak boleh cakap karma. Karma tu untuk agama Hindu, tapi dalam Islam dia panggilan dia kifarah, iaitu sekiranya kita membuat benda yang baik, kita akan mendapat pembalasan yang baik. Tapi kalau kita membuat benda yang tak baik, kita akan menerima pembalasannya. Tak payah tunggu mati. Semasa hidup di dunia pun akan mendapat pembalasan. Direct pay kata orang, daripada kita punya pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi agama lain adalah pegangan agama masing-masing. Dan bagi orang yang agama Islam, kifarah itu ialah satu benda yang wujud berlaku. Itu dah adanya. Kita pemudahkan urusan orang lain, insya-Allah urusan kita juga dipermudahkan. Jangan sampai urusan kita dipersulitkan kerana kita pernah menyulitkan urusan orang lain, kesusahan orang lain, dan bermacam-macam benda tak baik pula berlaku pada diri kita kerana pembalasan tersebut. Itu yang kita tak nak. Kifarah tu berlaku pada kita bila melakukan perkara yang kita boleh kata menindas jugalah kan. Tentang petition, ada yang komen macam mana cara untuk sign petition. Dalam video ni aku ambil kesempatan, ending video ni aku dah ambil kesempatan bagi tahu bila ada link, link tu maksud dia laluan lah kan. Kau tekan kat situ, kau isi, submit. Kalau dia minta bayaran, leave. Kalau minta bayaran, sebab aku pun tak tahu siapa yang create, siapa yang memulakan petition tersebut dan kenapa ada bayaran pula. Aku dengar bunyi ada bayaran, sedangkan masa aku sign itu pun tak ada bayaran pula. Ada yang sign tak ada bayaran, ada yang sign ada bayaran. So macam mana setting tu? Tu kena tanya pada orang yang memula, yang membuat petition tersebut. Aku tak dapat jawab. Tapi cara nak mengisinya, korang klik je lah link tu. Untuk yang belum lagi, aku letak dekat ruangan description. Ada yang tak tahu ruangan description kat mana. Ada anak panah ke bawah kat tepi video ni nanti. Kau tekan anak panah ke bawah tu, akan keluar apa tentang video ni tentang apa. Dekat situ aku akan tulis link tu. Korang tekan je link petition tu. Dan ikut apa yang disuruh. Isi nama dan sebagainya. Tekan butang merah. Sekian. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa yang kita luahan hati ni dapat kita boleh kalau boleh kita share lagi bagus untuk perkongsian bersama. Supaya orang lebih kita faham. Pasal ada orang di atas tak faham. Tu ada cerita dah. Sekian. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi pada update-update video yang akan datang. Bye bye.